Majlis seterusnya menjemput penceramah kertas yang kedua, iaitu Puan Kamilah binti Muhammad Yusof, pengarah Bahagian Teknologi Makanan dan Industri Berasaskan Sumber, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia ataupun MIDA. So Puan berada di atas talian tu? Ya, betul. Okey, Puan share slide daripada sana ataupun kami di sini? Boleh nampakkan slide? Boleh, kami dah boleh nampak. Okey Puan, dipersilakan Puan. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua partisipan dan juga panelis. Okey, terlebih dulu saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Urustia Jabatan Pertanian Malaysia Putrajaya kerana menjemput MIDA untuk sesi kali ini. Okey, basically, saya akan bentar ya. Ini merupakan sektor food manufacturing industries yang saya akan share untuk hari ini. Okey, saya akan cover saya akan sentuh 5 perkara utama dalam sesi ini, mengenai MIDA sedikit dan mengenai pelaburan, dan menyentuh juga sedikit mengenai industri makanan di Malaysia dan apa facilitation ataupun bantuan-bantuan daripada kerajaan dari sudut ni adalah MIDA ya. Okey. Berdasarkan kepada nama MIDA sendiri adalah Malaysian Malaysian Investment Development Authority. Okay, the keywords dekat situ adalah investment. MIDA bertanggungjawab untuk menarik pelaburan, tak kira dari luar negara ataupun dalam negara ya. So basically berikut adalah fungsi utama MIDA. Kita highlight di sini 5 kunci utama MIDA. Pertama adalah dari sudut pelaburan, promotion pelaburan, maksudnya di sini MIDA menarik pelaburan dari luar negara dan juga kita menarik pelaburan dari industri-industri dalam negara juga. Okey, tetapi saya ingin tekankan di sini bahawa kalau berdasarkan kepada skop MIDA, kita masih ada menggalakkan pelaburan dari sektor pertanian tetapi sangat selektif setelah kita review. Okey, kita review apabila kerajaan berpandangan sebahagian besar projek pertanian akan dinilai oleh pihak MAFI dan agensi lah. Okay, so masih ada beberapa projek pertanian yang boleh menikmati fasiliti daripada MIDA. Okay, kita akan go through sebentar lagi ya. Okay, yang kedua saya nak share juga bahagian kita membuat penilaian ke atas projek-projek yang dikemukakan kepada MIDA. Dari sudut lesen penyilang, okay, ini insentif percukaian. Okey, kemudian expatriate post ni adalah what we call post yang diperlukan oleh sesebuah syarikat untuk bawa masuk dia punya pegawai dagang daripada luar negara. Contohnya kalau ada industri industri di Malaysia bekerjasama dengan rakyat asing. Okey, kita benarkan pemegang saham utama syarikat tu untuk memegang pos. Sama ada pos tu selama bisnes itu masih beroperasi ataupun secara bertempoh. Bergantung kepada keperluan syarikat sendirilah. Okey, 5 tahun ke kita akan buat penilaian lah, dan kita akan ada satu dedicated bahagian yang bertanggungjawab untuk membuat penilaian.
Okey, kita ada talent management division lah yang menguruskan keperluan pegawai dagang untuk industri. Okey, yang keempat adalah pengecualian cuti. Okey, projek pertanian kita boleh pertimbangkan untuk mendapat pengecualian duty import dan juga cukai jualan. Kita akan sentuh sekejap lagi dalam slide saya seterusnya. Okay, the last one adalah principal hub dan juga industri terpilih yang lain lah. Ini bahagian services ya. Okay. So yang ketiga adalah perancangan. Okay, di mana-mana pun kita perlukan perancangan untuk membantu pihak industri. Okay, MIDA bertanggungjawab ke atas perkara ini yang berkaitan dengan manufacturing juga. Okey, setiap kali bajet kita akan cuba untuk membantu pihak syarikat dan mengemukakan cadangan daripada pihak MIDA berdasarkan input-input dari pihak industri, apa lagi yang pihak industri perlukan daripada pihak kerajaan lah, terutama bahagian yang terlibat dengan penghilangan. Okey, sebab MIDA memang tertumpu kepada projek penghilangan dan juga selected industri perkhidmatan yang terpilih lah. Okey, kita akan plan berdasarkan kalau tuan-puan boleh tengok sini, kita plan untuk pembangunan industri itu sendiri. Okey. Dan kita juga dari sudut ni sekiranya kita punya proposal tu, perancangan untuk membantu industri adalah akan ada berkaitan dengan pihak Kementerian Pertanian, MAFI dan jabatan, kita akan sentuh jugalah Okey, kita akan rekomen polisi, kemudian kita akan formulate lah, kita akan strategi untuk membantu. Kemudian yang keempat, selepas kita memberi kelulusan, kita buat penilaian, okey, kita beri kelulusan dari berdasarkan kepada permohonan-permohonan, kita akan tahu apa keperluan industri ya, berdasarkan kepada kita input yang kita perolehi. Tapi selepas MIDA memberi kelulusan, kita akan ada kita akan monitor projek yang kita luluskan dan kita ada bahagian untuk membuat pembangunan, mengawal selia lah untuk memantau. Okay? Dan yang kelima adalah post investment. Okey, maksudnya pasca pelaburan, selepas dia melabur ataupun selepas mendapat kelulusan untuk sesuatu projek insentif contohnya, MIDA akan terus bantu company. Okey, dari sekiranya ada bantuan yang diperlukan, ada masalah di peringkat state ataupun negeri ataupun berkaitan dengan agensi-agensi yang berkaitan untuk meneruskan projek tersebut, MIDA akan bantu. Okey, kalau pihak tuan-puan boleh tengok dekat sini, advisory services ni, bulat 3 ni, okey, di MIDA kita ada tempatkan wakil-wakil kanan jabatan kerajaan. Okey, kita ada tempatkan wakil-wakil kanan kerajaan di MIDA HQ di Kuala Lumpur Central, KL Central, untuk membantu MIDA lah untuk memberi nasihat yang sewajarnya untuk projek-projek tersebut. Contoh saya bagikan antara pegawai kanan yang ada pejabat di MIDA, Jabatan Tenaga Kerja, Jabatan Immigration. Jabatan Immigration ni kita ada lebih daripada 2 orang. Jabatan Immigration adalah unit itself, ada lebih daripada 2 orang. Okey, yang lain-lain wakil kerajaan yang ada mungkin 1 orang atau 2 orang, bergantung kepada ada hari-hari tertentu lah. Nanti boleh kontak MIDA. Kemudian pihak custom also juga ada. Kemudian Jabatan Laluan Kita Tenaga Nasional, okey, berkaitan dengan elektrisiti dan air. Okey, pihak telekom pun ada. Okey, kalau ada projek yang memerlukan bantuan, boleh kontak MIDA lah. Kemudian, okey, di sini saya cuma perlu share bahawa pihak MIDA ada pejabat di luar negara, ada 20 pejabat di luar negara, dan di US kita ada 3,
okey, sekiranya tuan-puan ada memerlukan bantuan, okey, semasa berada di luar negara berkenaan projek, jadi bolehlah kontak. Okey, ini di Europe, okey, di Eropah kita ada 6. Okey, kita ada juga di Dubai, Mumbai dan di China. Okey, kita ada di Singapore, di Australia also ada, Sydney, dan di sini okey, di dalam Malaysia sendiri kita ada 12 pejabat. Okey, 12 di sini maksudnya di Kedah, pejabat di Kedah akan cover perlis lah, okey, untuk membantu pihak industri. Okey, walau bagaimanapun saya ingin berkongsi jugalah pelaburan yang kita luluskan tahun lepas supaya pihak tuan-puan mendapat sedikit gambaran. Okey, kalau berdasarkan kepada tahun 2020, tengok kalau dekat sini kita telah meluluskan 91.3 bilion ya projek penghilangan dan services sebanyak 66.7 bilion. Okey, primary dekat sini adalah terlibat dengan data daripada pihak MAFI juga projek pengeluaran pertanian. Okey, di sini pecahannya. Alright. Okey, seterusnya dari sudut sama ada investment tersebut dari luar negara ataupun projek dalam negara, pihak tuan-puan boleh rujuk pada carta ni, di mana berdasarkan kepada carta ni keseluruhannya, okey, kita banyak menerima pelaburan daripada dalam negara, okey, DDI, okey, domestik, pelaburan domestik, okey. So dengan total pelaburan sebanyak 164 bilion lah, dengan jumlah projek 4,599 projek. Okey, yang penting sini kita dari pelaburan yang kita terima, kita dapat membuka peluang pekerjaan sebanyak 114,673. Okey. Kemudian yang itu adalah total, kemudian yang diluluskan untuk projek penghilangan 91.3 bilion lah. Okey, yang ni potensi pekerjaan yang kita tawarkan. Okey. Okey, saya pergi secara ringkas saja. Okey, yang penting adalah saya nak tunjuk berdasarkan kepada industri yang kita luluskan. Okey, memandangkan hari ini adalah berkaitan agriculture dan sangat berkait rapat dalam ekosistem projek industri makanan. Jadi saya share dekat sini, okey, di sini. Bila kita merujuk industri makanan ni, saya akan cover food processing, okey, industri pengeluaran industri makanan sendiri termasuklah minuman. Di mana kita telah meluluskan pelaburan sebanyak 5.3. Okey, dua-dua ni. Food dengan beverage. Food ni termasuk palm oil. Okey. Kemudian kemudian dekat sini adalah kita tengok pecahan di bawah food technology dan resource base, di bawah yang berkait rapat dengan bahagian saya. Okey, bukan setakat food processing. Okey, food processing dekat sini adalah termasuk beverage ni lah. Dan inilah bahagian saya. Sekiranya ada pihak tuan-puan yang turut terlibat dengan industri, 5 industri ni maksudnya termasuk food, ada yang ada plan di masa hadapan untuk terlibat mengeluarkan produk-produk berasaskan kayu, furniture dan juga yang lain-lain. Okey, silalah berhubung dengan kami. Okey, ini adalah pecahan projek-projek yang kita luluskan di dalam sektor industri makanan. Dalam tahun 2020 lah kita share ni. Kalau dilihat daripada projek yang kita luluskan sebanyak 119, okey, kita dapat tengoklah daripada number of projek, bukan number syarikat bilangan projek yang kita luluskan. Okey, kita dapat lihat
food ingredient menjadi salah satu tumpuan, diikuti dengan ada beverage antara yang sangat banyak permohonan yang kita terima dan kita luluskan. Okey, ni kategori dia food ingredient, beverage yang buat air, juices kan, coklat, produk-produk basahkan, koko dan coklat. Okey, cereal pun ada. So inilah pecahannya untuk gambaran tuan-puan. Sekiranya pihak tuan-puan ada projek yang nak dijalankan, sila berhubung dengan Maida lah nanti. Okey. Secara ringkas saja saya akan sentuh macam mana kita punya industri makanan, sebab kita, minta maaf, okey, ini secara ringkas saja industri makanan kita sangat penting sebab apa, kita boleh terlibat dengan export market. Banyak export market yang pasaran untuk export market sangat besar. Jadi dekat sini apa yang saya share di slide ini adalah produk-produk yang menjadi tumpuan yang berjaya menembusi pasaran luar negara. Okey. Dan sekarang ni lebih kurang 10% keluaran industri makanan ni menyumbang kepada jumlah keseluruhan output pengeluaran lah di dalam negara. Okey, ini semua tuan-puan dah sedia maklum, memang sangat fast growing punya sektor lah food industry ni. Kemudian kita ada lebih dari 8,000 establishment kalau kita tengok DOSEM punya data pun, dan kita kena perhatikan di sini adalah 80% 80% industri dalam negara kita adalah SME. Jadi memang kita ada tumpuan untuk membantu industri makanan lah. Okey. Kemudian kita perlu share juga apa pelaburan daripada luar negara dalam industri makanan. Tumpuannya yang ada terlibat adalah dari Singapura, dari Belanda, okey, Jepun, dari US pun ada, dan juga dari Switzerland. Okey, ini saya nak saja untuk berkongsi di manakah kedudukan Malaysia di peringkat global, di peringkat dunia. Maksudnya inilah kekuatan Malaysia. Kalau talk about food industry, okey, industri makanan, kita mesti berbangga lah. Kita memang berbangga dengan kita second largest producer. Kalau kata kita strong, kekuatan kita palm oil, memang betul. Okey. Walaupun pernah suatu ketika kita adalah yang pertama, tetapi nombor 2 also sangat membantu, okey, Malaysia dalam industri kelapa sawit lah. Okey, berkenaan koko juga, kita salah satu negara yang dikenal pasti antara top 10 lah ya. Kemudian dari sudut lada hitam, okey, kita sangat bangga sebab kita tempat ke-5. Okey, dan apa yang kita perhatikan, saya pasti pihak Matret akan share lebih berkenaan produk, okey, untuk export market. Ini antara produk yang kita highlight sajalah. Okey, di sini saya share, bila bercakap pasal pelaburan, mengenai pelaburan, selalunya kita merujuk kepada apa yang kita nak tengok adalah ekosistem. Kita melihat secara ekosistem sektor industri makanan itu sendiri. Maksudnya bila kita bercakap ekosistem, kita akan melihat dari end to end lah, maksudnya dari A sampai Z yang berkaitan dengan industri itu sendiri. Okey, kalau tuan-puan boleh tengok dekat sini, kita pecahkan, okey, agriculture production, maksudnya pengeluaran pertanian, dan ada sebahagian projek pertanian yang memerlukan sedikit proses, okey, sama ada secara sejuk beku seperti di sini. Okey, apa yang saya highlight di sini, pihak tuan-puan sekiranya ada perancangan untuk terus untuk mengembangkan perniagaan, untuk masuk kepada membuat projek pengilangan secara integrasi ataupun
syarikat yang berbeza, syarikat lain untuk membuat projek penghilangan makanan. Jadi ini adalah saya bagi contoh, kita share contoh supaya projek-projek yang kita pernah bantu. Okey, banyak lagi tapi kita cuma highlight beberapa. Kalau dari kategori sayur, buah dan cereal, okey. Kita ada beberapa projek kita highlight kat sini berasaskan coklat. Okey, sebab dia ada dah koko dekat sini. Okey. Syarikat di sini dia adalah dia membuat projek secara integrasi. Maksudnya dia ada koko juga dan dia memproses dan mengeluarkan produk coklat. Okey, kita melihat macam itulah. Dan kalau dari sudut ternakan, so inilah projek-projek yang kita pernah bantu dan sebahagiannya adalah syarikat tempatan ya. Puan, lagi 2 minit untuk kedua 20 minit. Kita terus kepada ni lah bantuan daripada pihak Maida. Okey, sekiranya tuan-puan perlu dilesenkan di bawah Maida, okey, ini kita punya eligibility lah kalau tuan-puan terlibat dalam projek penghilangan. Okay, sekiranya tidak terlibat di bawah kategori perlu dilesenkan, kita akan keluarkan surat dikecualikan daripada lesen selagi pihak tuan-puan terlibat dalam penghilangan. Okey, ini antara pengecualian cukai yang boleh kita pertimbangkan. Okey, di Maida. Kalau pioneer status, galakan taraf perintis, allowance cukai pelaburan sebahagiannya, dan saya yakin pihak lembaga hasil akan share juga yang di bawah lembaga hasil. Dan kita ada juga ya insentif untuk halal. Saya rasa saya nak pergi detail tapi tak apa, mungkin kita ada sesi yang lain, boleh kontak saya secara ni ya. Okey, ini adalah industri yang kita promote. Okey, yang kita nak galakkan. Banyak dekat sini. Okey, saya boleh share slide nanti dengan pihak tuan-puan kepada sekretariat. Okey, kita ada dua. Yang slide sebelum tu adalah berdasarkan untuk industri kecil. Okey, yang ni adalah industri yang selain pada industri kecil ya. Okey, yang ni pengecualian duty import dan juga cukai jualan. Okey, kita ada bahagian tarif yang bertanggungjawab untuk membuat penilaian ke atas ni. Cuba tengok dekat sini saja ya. Yang lain-lain adalah manufacturer. Yang ni saja projek pertanian. Sekiranya tuan-puan ada yang terlibat dengan penghilangan, boleh juga. Tapi untuk hari ini memang Maida ada memproses pengecualian duty import dan cukai jualan ya untuk projek agriculture. Okey. Saya nak share saja dari tahun 2020 kita ada, okey, saya highlight dekat sini, kita ada terima dan meluluskan 28 application. Okey, projek pertanian, dan saya nak share antara yang item yang kita bantu pihak industri pertanian ni seperti indoor planting ya, pertanian indoor tu. Kemudian ada greenhouse structure untuk projek pertanian greenhouse dia. Kemudian kalau projek lain water pump dia, okey. Kemudian mesin untuk basuh telur, egg washing machine. Kemudian adalah mat, okey, untuk projek pertanian untuk mengurangkan pertumbuhan rumput di ladang-ladang. Okey, secara ringkas saja saya sentuh. Okey, selain daripada tu, saya perlu berkongsi juga dengan pihak tuan-puan supaya untuk alert bahawa di Maida kita ada sediakan automation capital allowance. Okey, ini untuk bantu pihak syarikat untuk automate, okey, untuk automate projek pihak tuan-puan. Okey, kalau pihak tuan-puan boleh tengok dekat sini, objektif ACA, automation capital allowance ni sebab apa? Kita nak encourage. Tetapi dari sudut ni adalah manufacturing companies lah. Jadi sekiranya pihak tuan-puan ada projek sedemikian, okey, sila berhubung dengan Maida. Okey. Kriteria saya share di sini, manufacturing company, tuan-puan kena berdaftar dengan SSM lah.
Okey, ada business license. Tapi mesin tersebut adalah digunakan secara terus dalam projek pihak tuan-puan. Okey, kita ada letak kategori yang mana berintensifkan buruh dan tidak. Okey, di manakah industri tuan-puan sekiranya buat manufacturing food products ya? Okey, saya perlu nyatakan dekat sini. Okey, kita ada projek acceleration dan and coordination unit ataupun unit pecutan dan penyelarasan projek PACU. Okey, di mana projek PACU ni jadi diumumkan oleh pihak kerajaan semasa penjana. Okey, Jun 2020 yang lalu lah. Tujuannya walaupun dia adalah untuk membantu, tapi ini adalah pelan jangka pendek kerajaan untuk membantu dan PACU ni adalah di Maida. Okey, kita akan bantu company dari mula sehingga dia boleh beroperasi. Okey, yang diluluskan di peringkat National Committee on Investment. Pihak MAFI, DOA aware lah pasal ni saya rasa sebab semua projek akan dibentangkan di mesyuarat ini. Okey, begitu juga Maida terlibat dalam mesyuarat untuk membincangkan projek-projek tuan-puan di peringkat MAFI sebelum projek tersebut dibentangkan di sinilah yang perlu dibentangkan di mesyuarat NCI. Okey, PACU ni bertanggungjawab untuk bantu dan percepatkan permohonan tuan-puan. Okey. Kemudian kita pantaulah. Kita akan sentiasa pantau projek tu. Jadi kita bekerjasama dengan wakil-wakil kanan agensi kerajaan yang lain yang kita tempatkan di Maida dan juga kita ada dedicated dedicated pegawai di kementerian ataupun agensi tersebut. Kita kena pasti dan bantu juga untuk dari sudut isu dan challenges yang dihadapi oleh syarikat lah untuk jalankan projek dia. Okey, poin ada banyak, ada lagi ke poin slide tu? Okey, nak towards the end dah. Okey. Okey, saya share sebab nanti tuan-puan boleh explore kita punya dekat sini. iServices ni adalah insentif satu Malaysia punya ada. Okey, boleh explore dekat situ termasuklah bantuan kewangan. Okey, dan di sini sekiranya pihak tuan-puan ada memerlukan rakan kongsi, okey sila masukkan dalam ni lah eBizmesh ni ya. Okey, ini portal yang terlibat. Pihak tuan-puan boleh pergi ke portal-portal tersebut lah. Ini eBizmesh yang saya nyatakan tadi dan isi apa area of interest lah tuan-puan. Dan terima kasih. Okey, sila berhubung dengan saya kalau di ini. Saya akan share nanti, saya rasa pihak Urustia ada kontak. Okey, minta maaf ada terlebih masa ke dan terima kasih.